Assalamualaikum, selamat datang ke channel Madam Rose. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membincangkan berkenaan dengan perubahan dalam kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, permintaan dipengaruhi oleh dua kategori, iaitu perubahan dalam harga barang itu sendiri dan perubahan dalam faktor-faktor lain. Okey, jadi perubahan dalam harga barang itu sendiri akan dikenali sebagai perubahan dalam kuantiti yang diminta. Manakala perubahan dalam faktor-faktor lain dikenali sebagai perubahan permintaan. Okey, sekarang kita tengok perbezaan dari segi pembentukan kelok dan definisi untuk kedua-dua perubahan itu tadi. Perubahan kuantiti diminta melibatkan kenaikan atau penurunan kuantiti barang yang diminta disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri, dan kita andaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu tidak berubah. Okey, jadi pergerakan titik berlaku di sepanjang kelok permintaan yang sama. Pergerakan di sepanjang kelok permintaan yang sama. Okey, kita tengok lakaran untuk perubahan kuantiti diminta. Okey, yang ini harga dalam RM. Okey, dan yang ini kuantiti dalam unit. Okey, perubahan tingkat harga barang itu sendiri, jadi kat sini harga X dan ini kuantiti X. Harga barang X dan kuantiti barang X. Okey, kelok permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Cerun ke bawah. Ini kelok permintaan. Okey, kita andaikan harga yang asal adalah pada P0 dan kuantiti asal adalah pada Q0. Katalah kita letak kat sini titik A. Okey. Jika kita andaikan harga barang itu sendiri ataupun harga X meningkat. Harga X meningkat katalah kepada P2. Okey. So, apa kesan dia kepada harga? So, untuk tengok kesan kepada kuantiti yang diminta. So, kita tengok P2, kita tarik garis harga sampai sentuh kelok permintaan dan kita tarik ke bawah untuk tengok dia punya kuantiti diminta. Okey. Jadi, kita tengok kat sini apabila harga meningkat daripada P0 ke P2, kuantiti diminta akan jatuh daripada Q0 ke Q2. Okey, jadi pergerakan titik berlaku di sepanjang kelok permintaan yang sama daripada A ke, katalah kat sini, titik B. Okey, peningkatan dalam harga P0 ke P2 iaitu pergerakan titik A ke titik B akan menyebabkan kuantiti diminta semakin berkurang. Okey, sekarang kita tengok pula jika harga jatuh daripada P0 ke P1. So, apa kesan dia kepada kuantiti diminta? So, kita tarik garis harga sampai sentuh kelok permintaan dan kita tarik ke bawah untuk tengok kuantiti. Jadi, kuantiti yang diminta pada harga P1 adalah sebanyak Q1. Iaitu kuantiti diminta telah meningkat daripada Q0 ke Q1 apabila harga jatuh P0 ke P1. Ini melibatkan pergerakan titik daripada A ke B. Okey, jadi berdasarkan rajah ini, perubahan dalam tingkat harga barang itu sendiri menyebabkan perubahan dalam kuantiti diminta sesuatu barang. Okay, pergerakan bila harga naik, P naik, pergerakannya daripada A ke B. Okay, menyebabkan QD jatuh. QD jatuh. Okay, yang ini apabila QD ni jatuh, kita panggil sebagai penguncupan permintaan. Okay, kawasan ini adalah penguncupan permintaan. Okay, sebaliknya, jika harga jatuh, pergerakannya melibatkan sini silap, ini C. Okey, pergerakannya melibatkan A ke C. Okey,
Jadi apabila harga jatuh, kuantiti yang diminta akan meningkat. Okay, kalau kita tengok dia punya rajah ni meningkat daripada Q0 ke Q1. Okay, jadi kita panggil sebagai pengembangan permintaan. Okay, kawasan ini adalah pengembangan permintaan. Okay, itu adalah perubahan kuantiti diminta. Dari segi perubahan permintaan, kenaikan ataupun penurunan kuantiti barang yang diminta itu disebabkan oleh perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain daripada perubahan tingkat harga barang itu sendiri. Okey, jadi ini maksudnya faktor-faktor lain seperti pendapatan, cita rasa, musim, jangkaan masa hadapan dan sebagainya itu berubah. Tapi sebaliknya harga barang itu sendiri tetap ataupun tidak berubah. Okey, jadi untuk perubahan permintaan ini dia akan melibatkan peralihan kelot permintaan sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi kita tengok dari segi lakaran kelot. Okey, kita tengok lakaran kelot perubahan permintaan. Okey, ini adalah harga dalam RM dan ini adalah kuantiti dalam unit. Okey, ini harga X dan ini adalah kuantiti X. Okey, harganya kelot permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini kelot permintaan yang asal. Dan harga barang X di pasaran adalah katakan P0 dan kuantitinya adalah Q0. Okey, harga barang X tidak berubah dan kita andaikan berlakunya perubahan dalam cita rasa. Perubahan cita rasa. Okey, jadi katakan kita ambil contoh yang pertama, cita rasa makin meningkat. Maksudnya pengguna ataupun orang ramai makin menggemari barang tersebut. Cita rasa meningkat dan ini akan menyebabkan permintaan barang X akan meningkat walaupun harganya tidak berubah. Okey, permintaan dalam barang X ditunjukkan oleh peralihan kelot permintaan ke kanan. Okey, peralihan kelot permintaan dari D ke D1. Bila kelot permintaan beralih, kita tengok pada harga X, harga barang X yang sama iaitu P0, kita dapati kuantiti permintaannya dah bertambah daripada Q0 ke Q1. Kuantiti permintaannya sudah bertambah. Walaupun harganya tidak berubah, permintaan bertambah disebabkan oleh perubahan dalam cita rasa masyarakat terhadap barang X. Okey, kita tengok keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, katalah cita rasa juga, kita ambil faktor yang sama, jatuh. Okey, cita rasa pengguna terhadap barang X semakin merosot, dah tak suka dah barang X. Okey, jadi walaupun harganya tidak berubah, masih lagi di P0, tapi pengguna akan mengurangkan permintaan untuk barang X. Okey, jadi kelot permintaan akan beralih ke kiri. Okey, daripada D ke, katalah kat sini kita letak D2. Beralih ke kiri. Okay, bila dia beralih ke kiri, harga dia tetap. So, apa jadi kepada kuantiti permintaan? Okay, kuantiti permintaan untuk barang X akan berkurang daripada Q0 ke Q2. Okay. Okay, jadi, peralihan ke kanan, maksudnya permintaan kita bertambah, so dia akan sebut pertambahan dalam permintaan. Yang ini, pertambahan dalam permintaan. Okey, sebaliknya kalau kata peralihan ke kiri, yang menunjukkan
permintaan sudah berkurang kan. Okey, jadi kita sebut pengurangan permintaan. Okey, ini adalah pengurangan permintaan. Okey, jadi dia beza dengan perubahan dalam kuantiti diminta. Jika kuantiti diminta bertambah, kita katakan sebagai berlakunya pengembangan permintaan. Okay, jika kuantiti diminta itu berkurang, kita katakan berlakunya penguncupan permintaan. Okay, kalau perubahan permintaan, pertambahan dalam permintaan, dan kalau permintaan itu semakin berkurang, kita katakan sebagai pengurangan permintaan. Okay, itu saja untuk video pada kali ini. So, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Madam Rose. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay, terima kasih dan jumpa lagi.